Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Diharapkan semua murid-murid berada dalam keadaan yang sihat dan sejahtera selalu. Hari ini kita teruskan pembelajaran Bahasa Melayu tahun 2, Unit 15, Oh Malaysiaku. Kita akan belajar tentang kemahiran menulis, iaitu tanda baca. Di dalam pembelajaran pada hari ini, cikgu harap murid-murid akan dapat belajar mengenal pasti 4 kesalahan ejaan di dalam teks, juga dapat belajar mengedit dan memurnikan teks dari aspek ejaan dengan betul. Tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah Aku warga negara Malaysia. Siapakah yang layak mendapat warga negara Malaysia ini? Orang yang mendapat warga negara Malaysia ialah orang yang dilahirkan di negara ini. Jadi, apabila kita lahir di negara Malaysia, kita akan diberikan sijil kelahiran. Di sini akan dinyatakan kita ialah warga negara Malaysia. Juga untuk anak-anak akan diberikan kad pengenalan kanak-kanak berwarna merah jambu ini. Di sini kita boleh nampak ada kad pengenalan kanak-kanak Malaysia. Menunjukkan kita ialah warga negara Malaysia. Apabila awak sudah besar nanti, awak akan tukar kad pengenalan baru, iaitu kad pengenalan orang dewasa berwarna biru. Jadi ini merupakan identiti ataupun dokumen penting yang menunjukkan kita warga negara Malaysia. Baiklah murid-murid, sebelum kita meneruskan pembelajaran kita dengan lebih lanjut lagi, mari kita mengenali terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan tanda baca. Pernahkah murid-murid mendengar tanda baca ini? Apakah yang dimaksudkan dengan tanda baca? Tanda baca ialah simbol atau tanda yang digunakan untuk memberi isyarat kepada pembaca supaya melakukan sesuatu di dalam ayat tersebut. Biasanya tanda baca ini diletakkan di tempat-tempat yang tertentu di dalam ayat berdasarkan tujuannya di dalam ayat tersebut. Hari ini kita akan belajar beberapa jenis tanda baca. Antaranya yang pertama, tanda baca huruf besar. Cuba lihat huruf besar. Maksudnya ayat tersebut dimulakan dengan huruf besar. Bagaimanakah penggunaan huruf besar ini di dalam ayat? Nanti kita akan pelajari bersama-sama. Seterusnya kita juga akan belajar tentang tanda titik ataupun nokta. Ini ialah bentuknya. Okey. Seterusnya tanda koma. Rupanya seperti ini. Tanda seru, bentuk seperti I terbalik. Tanda tanya, seperti bentuk telinga. Tanda petik, lihat dan perhatikan betul-betul tanda ini. Okey, dan seterusnya tanda sempang, seperti simbol tolak. Selepas ini kita akan fahami dan pelajari bersama-sama bagaimanakah tanda-tanda baca ini digunakan di dalam ayat. Baiklah, kita pelajari yang pertama, iaitu tanda baca huruf besar. Untuk penggunaan huruf besar ini, biasanya digunakan di awal ayat. Cuba kita lihat contoh yang dipaparkan di sini. Ayah membawa adik ke kedai. Lihat, permulaan ayat mestilah dimulakan dengan huruf besar. Okey, seterusnya huruf besar ini juga digunakan pada kata nama khas. Kata nama khas untuk orang, untuk tempat, untuk haiwan. Cuba kita lihat contoh ayatnya. Nama ibu saya Rugayah. Rugayah ini merupakan kata nama khas orang. Jadi kita mulakan dengan huruf besar. Juga tengok di sini, permulaan ayat ini juga dimulakan dengan huruf besar. Okey, seterusnya. Saya pergi bercuti di Sabah. Lihat, Sabah ini merupakan kata nama khas tempat.
Jadi kita mesti tulis dengan huruf besar permulaannya. Begitu juga dengan di awal ayat. Mesti mulakan dengan huruf besar. Tanda baca yang kedua ialah tanda noktah atau titik. Lihat, ini ialah tanda noktah. Bagaimana penggunaan tanda noktah ini di dalam ayat? Tanda noktah digunakan pada akhir ayat penyata, iaitu ayat biasa. Okay, contoh kita lihat di sini yang pertama. Mereka makan di kantin. Pengakhirannya ada tanda noktah. Ayat yang kedua. Sekolah itu sangat cantik. Ada tanda noktah. Jadi di akhir ayat penyata mestilah diletakkan tanda noktah. Dan jika murid-murid membaca ayat yang mempunyai tanda noktah, murid-murid haruslah berhenti pada tanda tersebut. Seterusnya ialah tanda koma. Tanda koma ialah seperti ini. Baik, penggunaannya di dalam ayat, tanda koma digunakan untuk mengasingkan frasa dalam ayat. Contohnya dalam ayat tersebut ada dua cerita yang hendak kita sampaikan. Dua frasa yang hendak kita sampaikan. Jadi kita mesti letakkan koma untuk mengasingkannya. Contoh yang pertama, pada masa itu, nenek bertugas sebagai pegawai polis wanita. Lihat di sini, kita hendak mengasingkan maksud ayat pada masa itu dan juga ingin menceritakan neneknya bertugas sebagai pegawai polis. Jadi kita letakkan tanda koma di bahagian ayat ini. Jadi untuk membaca ayat ini juga, murid-murid boleh berhenti sebentar apabila melihat tanda koma. Okay, kita lihat ayat yang kedua. Selain memberi makanan, berhenti sebentar, Ali juga membantu membersihkan rumahnya. Jadi, di sini cara membaca, murid-murid harus berhenti sebentar sahaja, kemudian teruskan membaca ayat berikutnya. Okay, seterusnya, tanda koma juga digunakan untuk mengasingkan perkataan yang berturut-turut dalam ayat. Okay, contoh kita lihat di sini. Aminah membawa buku, pemadam, pen dan kertas warna. Ini ada perkataan yang berturut-turut, jadi kita letakkan tanda koma untuk mengasingkannya. Jadi cara kita membaca juga berhenti sekejap. Cikgu harap murid-murid boleh faham ya. Seterusnya ialah tanda seru. Tanda seru seperti ini. Seperti huruf I terbalik. Penggunaan tanda seru ini ditulis pada akhir ayat seru. Apakah ayat seru? Ayat seru mestilah mengandungi kata seru. Seperti wah, nah, cis, amboi. Dan ada banyak lagi. Okay, jadi apabila murid-murid melihat kata seru itu di dalam ayat, jadi di akhir ayat tersebut mestilah ditulis tanda seru. Kita lihat contoh yang pertama. Wah, lihat wah ini ialah kata seru. Selepas kata seru mesti ditulis koma. Okay, jadi bagaimana kita mahu membaca ayat ini? Wah, cantiknya baju kamu. Jadi di akhir ayat ini mestilah diletakkan tanda seru kerana wah ini ialah kata seru. Okay, seterusnya yang kedua. Nah, lihat nah ini juga ialah kata seru. Jadi di akhir ayat mesti ditulis tanda seru. Mari kita baca. Nah, ini buku yang kamu beli semalam. Okay, jadi mesti diakhiri dengan tanda seru. Seterusnya ialah tanda tanya. Tanda tanya bentuknya seperti ini ya, macam bentuk telinga. Okey, jadi penggunaan tanda tanya ini digunakan pada akhir ayat tanya. Tadi ayat seru, sekarang pula ayat tanya. Ayat tanya mesti mengandungi kata tanya. Contohnya seperti apa, siapa, mengapa, bagaimana, bila,
berapa. Okey. Jadi apabila ayat itu ialah ayat tanya, di akhir ayat tanya mestilah ditulis tanda tanya. Okey, jadi mari kita lihat contoh ayat. Di manakah kamu tinggal? Kita punya intonasi pun seperti intonasi bertanya. Kerana di akhirnya ada tanda tanya. Okey, yang kedua, mengapakah Siti menangis? Lihat di sini diletakkan tanda tanya. Seterusnya ialah tanda petik. Tanda petik seperti ini. Ini tanda yang kita letakkan di awal ayat, manakala ini diletakkan di akhir ayat. Okey, tanda petik ini digunakan pada ayat cakap ajuk. Apakah ayat cakap ajuk ini? Ayat cakap ajuk ialah ayat yang menunjukkan percakapan seseorang. Okey, contoh kita lihat ayat di sini. Amin, marilah kita bermain bola, kata Joel. Lihat, dalam ayat ini menunjukkan percakapan Joel. Joel sedang bercakap. Jadi, percakapan dia ditulis dalam bentuk cakap ajuk. Inilah bentuk cakap ajuk. Jadi, permulaan ayat mesti diletakkan tanda petik dan di akhirnya juga diletakkan tanda petik. Di tengah-tengah, di sini dan juga sebelum penutup tanda petik ini mesti diletakkan simbol tanda koma. Di akhir ayat diletakkan tanda noktah. Okey, jadi cuba kita lihat pula ayat yang kedua. Sarah, kamu hendak ke mana? Tanya Siti. Jadi ayat ini menunjukkan percakapan Siti. Siti sedang bercakap. Jadi apabila ayat itu menunjukkan percakapan seseorang, kita mestilah letak tanda petik di awal ayat dan penutupnya. Baik, seterusnya, tanda petik juga digunakan untuk menunjukkan tajuk buku, puisi dan sebagainya. Okey, mari kita lihat contoh ayat. Saya membaca buku yang bertajuk Pengembala Kambing. Ini ialah tajuk buku tersebut. Jadi kita mesti letakkan tanda petik di awal dan akhirnya. Baik, cikgu harap murid-murid faham penjelasan cikgu ya. Tanda baca yang terakhir ialah tanda sempang. Seperti bentuk tolak ni kan, tanda tolak. Okey. Jadi tanda sempang ini digunakan pada kata ganda. Kata ganda maksudnya menunjukkan banyak. Okey, contoh ayat. Hasan pergi berkelah bersama kawan-kawannya. Kawan-kawannya. Kawan-kawan ini ialah kata ganda. Jadi di tengahnya mesti diletakkan tanda sempang. Contoh yang kedua, ayah menyusun kerusi-kerusi itu. Kita letakkan juga tanda sempang kerana kerusi-kerusi ialah kata ganda. Okey. Tanda sempang ini juga digunakan untuk memisahkan angka dengan huruf. Apabila dalam ayat kita mahu gabungkan angka dan huruf, jadi kita mesti letakkan tanda sempang. Contohnya seperti ini. Pada minggu lepas, Aiman menyambut hari lahirnya yang ke-8 tahun. Jadi ini huruf ke-8 ini merupakan angka. Jadi untuk memisahkannya kita mesti letakkan tanda sempang. Baiklah, untuk mengukuhkan pemahaman murid-murid, mari kita cuba belajar memurnikan teks dari aspek tanda baca seperti yang telah diterangkan tadi. Cuba lihat muka surat 15 di dalam buku teks jilid 2. Tajuknya di sini ialah Aku Warga Negara Malaysia. Di dalam petikan ini dipaparkan dua situasi yang berbeza, iaitu situasi di sekolah dan situasi di rumah. Kita lihat dahulu ayat yang pertama. Siapakah yang terpilih mewakili sekolah kita dalam pertandingan badminton peringkat daerah? Kalau kita perhatikan di sini, ayat ini merupakan ayat cakap ajuk kerana di sini kita dapat lihat ada diletakkan tanya Cikgu Ramlan kepada anak muridnya. Jadi ini merupakan percakapan Cikgu Ramlan. Jadi untuk ayat cakap ajuk, kita mesti letakkan tanda petik di awal ayat dan di penutup
ayat. Okey. Kemudian ayat ini merupakan ayat tanya. Okey, kita lihat di sini ada kata tanya, siapakah? Jadi, pengakhiran ayat tersebut mesti diletakkan tanda tanya. Dan selepas ayat tanya Cikgu Ramlan kepada anak muridnya, di sini diletakkan tanda nokta menunjukkan pengakhiran ayat, keseluruhan ayat tersebut. Okey. Seterusnya, kita lihat ayat yang berikutnya. Kami, cikgu, jawab Hasan dan kawan-kawannya. Okey, baik. Ayat ini juga merupakan ayat cakap ajuk kerana ini merupakan percakapan Hasan dan kawan-kawannya. Jadi, seperti biasa, mestilah kita letakkan tanda petik juga di awal dan di akhir ayat tersebut. Kemudian, ayat ini merupakan ayat seru dari segi intonasi. Jadi, kita letakkan tanda seru. Okey. Seterusnya, kita perhatikan latihan yang pertama ini. Kita baca ayat yang dipaparkan. Syabas Hasan, Idris dan Kokbun kerana kamu bertiga terpilih untuk mewakili sekolah kita ke peringkat daerah, kata Cikgu Ramlan. Okey, jadi ayat ini kita perhatikan merupakan ayat cakap ajuk kerana di sini kita dapat lihat ada perkataan kata Cikgu Ramlan. Maksudnya ayat ini merupakan percakapan Cikgu Ramlan. Jadi untuk ayat cakap ajuk, kita mesti mulakan ayat. Kita letak tanda baca apa di sini? Tanda petik. Kita letakkan tanda petik di awal ayat. Okay, kemudian di sini, apakah tanda baca yang sesuai untuk kita letakkan? Di sini ada nama Hasan, Idris dan Kokbun. Jadi, tanda baca di sini berfungsi untuk memisahkan antara nama Hasan dan juga Idris. Jadi, apakah tanda baca yang sesuai untuk memisahkan dua perkataan? Jadi yang sesuai ialah tanda koma. Okey, kalau kita baca di sini, Syabas, Hasan, Idris dan Kokbun. Jadi, di sini kita ada berhenti sebentar untuk membezakan nama Hasan dan juga Idris. Okey, seterusnya. Di sini, apakah tanda baca yang sesuai? Okey, kita baca semula ayat ini. Syabas, Hasan, Idris dan Kokbun kerana kamu bertiga terpilih untuk mewakili sekolah kita ke peringkat daerah, kata Cikgu Ramlan. Di sini, untuk meletakkan tanda baca di sini, kita mesti perhatikan dahulu jenis ayat apakah ini. Ini ialah ayat seru sebab ada perkataan syabas. Jadi, kalau ayat seru, kita mesti letakkan di sini tanda seru. Dan setelah itu, kita tutup ayat dengan tanda petik. Okey. Seterusnya, ayat yang kedua. Kamu semua perlu mengisi maklumat dalam borang kebenaran penjaga, kata Cikgu Ramlan lagi. Untuk ayat ini pula, apakah tanda baca yang kita perlu letakkan di sini sebelum tanda petik penutup? Ini merupakan ayat biasa kan? Okey. Jadi, tetapi ini belum lagi, bukannya pengakhiran ayat. Jadi, untuk memisahkan ayat yang pertama dengan ayat yang kedua ini, kita letakkan tanda koma. Okey. Kemudian pengakhiran ayat, barulah kita letakkan tanda nokta. Okey. Kemudian untuk situasi yang kedua, iaitu situasi di rumah. Okey, kita lihat di sini, kita baca ayah, di manakah boleh saya mendapatkan maklumat tentang diri saya? Tanya Hasan. Okey, baik. Ayat ini merupakan ayat tanya. Mengapa ayat tanya? Kerana kita dapat perhatikan ada kata tanya di mana di sini. Hasan sedang bertanya kepada ayahnya. Jadi, tanda baca yang sesuai diletakkan di sini ialah tanda tanda soal, tanda tanya. Okey. Seterusnya yang kedua. Nah, ini sijil kelahiran kamu. Sijil ini sebagai bukti bahawa kamu rakyat Malaysia.
Lihat di sini, ayat ini merupakan ayat seru. Mengapa ayat seru? Kerana ada perkataan nah. Nah, ini sijil kelahiran kamu. Jadi, tanda baca yang sesuai diletakkan di sini ialah tanda seru. Kemudian, di sini rakyat Malaysia. Malaysia merupakan kata nama khas, iaitu kata nama tempat. Jadi, kata nama khas mestilah kita mulakan dengan huruf besar. Malaysia. Okey, seterusnya yang ketiga. Bolehkah saya isi borang ini? Tanya Hasan. Kita tahu ini merupakan ayat tanya. Kenapa? Kita baca sini. Tanya Hasan. Jadi, ayat ini merupakan ayat pertanyaan. Hasan bertanya kepada ayahnya. Jadi, untuk ayat tanya, kita mesti letakkan tanda tanya, okey, ataupun tanda soal. Seterusnya yang keempat. Amboi, bijaknya anak ayah, kata ayahnya sambil melihat borang yang dilengkapkan oleh Hasan. Jadi di sini pula kita letakkan tanda baca apa? Lihat di awal ayat amboi. Amboi merupakan kata seru. Jadi di sini kita letakkan tanda baca iaitu tanda seru. Okey. Jadi cikgu harap murid-murid boleh faham serba sedikit bagaimana cara untuk kita memurnikan teks dari aspek tanda baca dengan betul. Baiklah, untuk latihan yang pertama, murid-murid boleh buat latihan dalam buku aktiviti jilid 2 muka surat 19. Okey. Untuk latihan ini, ingat, yang pertama murid-murid perlu baca terlebih dahulu keseluruhan teks tersebut. Okey, kemudian sila kenal pasti kesalahan tanda baca yang terdapat di dalam petikan itu. Baca dan fahami ayat yang dinyatakan. Kenal pasti apakah tanda baca yang tertinggal ataupun salah di dalam petikan tersebut. Kemudian bolehlah letakkan tanda di sini jika salah. Kemudian salin semula keseluruhan petikan tersebut di ruang yang disediakan. Untuk latihan yang kedua, sila buat latihan muka surat 20. Seperti latihan yang pertama tadi, murid-murid baca terlebih dahulu ayat yang ditunjukkan, fahami ayat tersebut, kemudian betulkan tanda baca dan salin ayat yang betul di ruangan yang disediakan. Baiklah, sekian saja pembelajaran kita pada hari ini. Jika murid-murid ada sebarang pertanyaan, boleh terus berhubung dengan cikgu. Sekian saja. Jaga diri, kita jumpa lagi. Terima kasih.